Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk topik hari ini saya akan menerangkan tentang stage analysis. So stage analysis ni saya start dengan part 1, iaitu yang paling penting sekali kita kena tahu, first sekali kita kena tahu adalah 4 phases dalam market. So market ni dia ada fasa-fasa dia lah. So kita trade tu, kita nak tahu kita nak trade tu counter dekat fasa yang mana. Untuk short term trading mungkin tak penting, tapi untuk swing trading ataupun trend trading, benda ni penting lah. So kita nak masuk dekat area-area yang maksudnya bila kita hold tu, dia jadi lagi mudah. Kita tak lawan trend, and then senang lah untuk kita hold. So 4 fasa dalam market. Yang pertama adalah fasa accumulation lah. Okay, fasa accumulation. So 4 fasa dalam market ni dia tak silap saya dicipta oleh Wyckoff. Okay, Wyckoff yang start perkenalkan 4 fasa di dalam market ni lah. And then seterusnya bila saya perasan sebelum ni saya ada belajar Wyckoff, tapi bila in real market, untuk kita tahu kita dekat fasa mana, sebenarnya agak struggle lah guna Wyckoff ni. Tapi siapa yang selesa untuk gunakan naked chart, bagi saya boleh teruskan. Tapi saya nampak bila saya start belajar and then seterusnya saya jumpa buku Stan Winston. Dalam buku Stan Winston tu dia terangkan macam mana guna stage analysis. Okay, kita guna stage analysis, guna MA. So guna MA, bila guna MA ni, function moving average ni, kita bukan nak tengok dia bersilang ke apa semua cross tu. Kita just nak tengok moving average ni sebagai dia sebagai guideline. Maksudnya guideline untuk kita punya price action tu. So bagi saya moving average ni sangat penting lah. So MA yang saya gunakan adalah EMA 10. Ini yang saya gunakan, EMA 20, MA 50 dan juga MA 200. So saya gunakan 4 MA lah. Okay. So bila saya belajar stage analysis ni, so dalam Stan Winston dia gunakan weekly chart. So dia bagi saya macam susah juga. And then seterusnya dia gunakan bila MA bila dia gunakan moving average weekly 30 MA, maksudnya kalau dekat daily chart 30 darab 5 lah. Kenapa darab 5? Sebab seminggu ada 5 hari trading day. So maksudnya dia gunakan MA 150 dekat daily sebenarnya. Kalau yang untuk stage analysis, maksudnya dia once dia break MA 150, so dia consider as stage 2. Tapi bila Mark Minervini ni dia refinekan lagi strategi tu, sebenarnya bila dia atas MA 50 dan MA 200, so dia kategorikan sebagai stage 2. So once dia break MA 200, dia dikategorikan sebagai stage 2. Okay, so kita tengok dari segi kita punya nak faham 4 fasa market. Okay, first kali dia ada fasa accumulation. Maksudnya smart money ataupun orang-orang yang ada big fund, dia akan kumpul barang. Maksudnya dia beli, dia simpan stok semua. Okay, bila dia dah kumpul banyak-banyak, so dia cakap, oh dah cukup dah stok kita ni. Stok kita dah cukup lah untuk kita push. So bila dia push, okay, kat sini adalah fasa markup. Okay, kita label 1. So ni 2. Okay, and then dia push. Retailer pun start perasan, uish, harga dah naik tak boleh jadi ni. So aku kena masuk juga. Masuk sebab nak profit kan. So dekat sini bila dah ramai orang start perasan, dekat sini lah bila kita tengok harga akan naik. Dia panggil markup phase lah. And then bila dah terlampau banyak orang yang join, benda tu dah obvious,
So you kena faham dalam market ni, bila satu benda tu dah terlampau obvious, selalunya benda tu takkan jadi. So you kena faham market tu. Sebab smart money ni dia punya perangai dia, kalau boleh dia tak nak ramai orang join. So siapa yang skill trader, yang ada pengalaman, yang skillful, so boleh tumpang smart money untuk buat profit lah. And then bila kat topping phase ni, dia start price very volatile. Price dah start volatile, naik turun tu, maksudnya swing high dan swing low dia dah start besar. Okay, so seterusnya, okay, ni fasa 3 lah. Okay, and then bila dia dah start distribute, maksudnya okay, kat sini lah berlakunya ada good news, ada dapat projek ke apa semua. Sebab dia akan gunakan media, okay, dia akan gunakan media untuk, maksudnya as marketing. Maksudnya dia ada banyak share ni, smart money ni ada banyak share. So macam mana dia nak unload share dia ni yang banyak ni, nak jual ke orang. So kat sini lah dia akan jual dekat orang-orang yang lambat lah. Orang kat sini dah okay, kiranya lambat jugalah, tapi yang kat sini lagi lambat daripada orang yang lambat. So kita jangan jadi golongan retailer yang makan pucuk macam ni lah. Okay, so bila dia dah gunakan media sebagai medium dia untuk menjual, so kat sini lah dia akan, bila dah tak ada support from smart money, which is orang yang ada big fund, so kat sini dia akan start jatuh. So tak kisah sebenarnya company apa, bagus macam ni company pun, dia still ada fasa ni lah. So stage 1 ni adalah accumulation, kita panggil stage 1. Stage 2 fasa markup. Stage 3 fasa topping phase, top phase. And then yang keempat adalah fasa markdown. So top phase ataupun distribution lah, distribute. Okay. And then kalau gunakan moving average, kita try lukis moving average sebagai contoh. Nanti saya akan tunjuk contoh lah untuk lagi nampak. Okay, contoh ni MA. Contoh ni MA 200. Okay, MA 200 macam ni. So MA 50 macam ni. So dekat stage 1 ni dia akan selari. Dia akan selari dan juga dia bila markup tu dia akan start naik. So MA 200 pun sama. Dia akan start naik. Okay, so bila dia dah break, bila MA, bila confirmation dia masuk stage 2. Okay. Okay, confirmation masuk stage 2. Ataupun markup phase bila break MA 200 daily. Okay, so bila dia break MA 200, dia consider sebagai stage 2. Okay, bila dia dah masuk, bila dia dah naik, dia akan break MA 200 dan juga MA 50. Tapi kadang-kadang dia akan jadi certain times dia akan jadi correction. Okay, kadang-kadang bila stage 2 ni, contoh contoh dia naik, so dia jatuh, correction. Ni contoh MA 50. Okay, ni MA 200. Ni MA 200. So kadang-kadang dia akan, price ni dia akan break MA 50 ni, tapi dia maintain atas MA 200.
Bila dia maintain MA 200, kita panggil ni fasa. Okey, ni fasa stage 2 correction. Stage 2 correction. Dia boleh kita nak masuk, dia kadang-kadang dia test MA 100 juga. Saya perasan ada dia test MA 100. Kadang-kadang dia test juga certain times dia test EMA 65. Kadang-kadang saya tengok ini based on buku juga ah. And then ada trader overseas saya follow, and then saya back test, memang ada counter-counter yang test MA 100 dan EMA 65. Tapi kalau boleh kita nak fokus counter-counter yang price above MA 50 dan juga price above MA 200. MA 200. So kita nak fokus dekat counter-counter yang macam ni lah. Price above MA 50 dan juga price above MA 200. So that's why bila saya share screening tu, saya tetapkan kriteria ni. Sebab apa? Kita daripada screening ataupun first step tu pun dah betul. So boleh tengok, rujuk saya punya video cara nak screen tu. And then itu adalah topik untuk fasa dalam market lah. Okay, first kali 4 fasa dalam market ada accumulation. Dia kumpul-kumpul semua barang, and then dia push harga, markup. Retailer tak nampak, so harga naik, and then distribute ni dia dah price start volatile, orang dah obvious. Retailer yang lambat akan masuk, so smart money akan jual dekat retailer yang lambat, and then bila price tu dah tak ada disupport oleh smart money, dia akan berlakunya fasa markdown. So itu adalah 4 fasa di dalam market. So lepas ni saya akan tunjuk contoh dalam real market supaya kita lagi nampak macam mana stage analysis tu, macam mana nak lukis. So kita berada dalam fasa mana, so boleh tengok lepas ni lah. That's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.